Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meneruskan kajian ilmu kita dalam perbahasan syarah kitab Hakikat Kehidupan ini, yang mana ianya menumpukan kepada perbahasan untuk kita menilai ataupun mentaksir semula kehidupan ini, dan ianya bukanlah tergantung kepada sejauh mana atau selama mana kita hidup. Sebab apa? Kalau sandarkan sekadar hidup dari segi usia, umur seseorang itu, sudah pasti iblis paling fahamlah kehidupan. Nah, iblis paling lama kan. Usia iblis berapa sekarang agak? Tak tahu, saya pun tak tahu. Kalau jumpa, tanya umur berapa. Berapa garam makan dah. Dia bukan garam lah. Dia rasa laut tu semua agak garam. Habis dia telan agak. Jadi masuk kata apa? Kehidupan ni, ia bukan sekadar diukur dengan berapa lama dia hidup. Sebab apa? Dia bersandarkan padanya itu pengisian, kefahaman. Jadi terbukti, iblis yang telah Allah jadikan dalam kategori ciptaan Allah Ta'ala yang awal, masuk dengan malaikat, jin dan semua kejadian lain. Akhirnya, apabila dia gagal, sebab apa iblis kita bawakan dalam perbincangan, bukan kerana dia iblis, tapi iblis ini di kalangan jin yang ditaklifkan untuk kehidupan. Minal jinnati wan nas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, Allah jadikan jin dan manusia. Maksud kata jin termasuk dalam kumpulan atau jamaah ataupun kejadian yang Allah akan bertanggungjawabkan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya Allah akan memenuhkan neraka jahanam di kalangan jin dan manusia. Jadi masuk itu, si iblis ini, dia dah lama hidup tapi dia tak faham kehidupan. Boleh beza Dia dah lama hidup tapi dia tak faham kehidupan. Bila dia start nak faham kehidupan ini, ataupun bila start diukur kefahaman seseorang itu, bila dia berhadapan dengan ujian. Ataupun itulah dinamakan kehidupan. Rupanya kehidupan ni adalah perbahasan tentang ujian. Kehidupan itu adalah ujian. Maksud kata, lama dihidupkan, tetapi ujian masih dia tak lepas. Dia tak faham. Ujian sampai gagal. Ujian sampai gagal. Walaupun dia dah lama duduk kat situ, tapi masih gagal. Ujian tu adalah kehidupan. Kalau kita tengok contoh dekat sekolah kan, atau universiti, masuk belajar, ada je dia jadi super duper senior kat situ. Sebab apa? Asyik fail. Asyik repeat. Dia paling lama lah kat universiti tu. Jadi, kehidupan itu adalah ujian. Maksud kata,
Berapa lama dia belajar ataupun berapa lama dia berada di situ tidak penting. Tetapi sejauh mana dia boleh jawab ujian itu. Sebab tu dia bukan ukur pada faktor seniority dia. Kat sini kena faham. Sebab tu, padan kenapa tak kira usia untuk memberi ilmu atau nasihat itu. Sebab dia bukan dikira usia. Kalau kita tafsirkan terjemahan begini, mana kita akan nampak. Ujian, bukan kira umur. Kalau dia belajar, katalah masuk sekolah, umur, tak kisah, atau universiti ke. Semalam saya pergi di USAS, Universiti Sultan Azlan Shah, untuk final year saya ni. Ni SEM lah ni, masuk 2 tahun. Buat master kan, master Suludin. Kalau masuk tu semua muda je kan. Kita pun terasa muda juga rasa. Sampai student tu tersalah faham. Dia ingat kita pensyarah. Padahal kita belajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Padahal aku belajar juga sini. Nampak tak? Dia tak kira dah kau tua, kau muda, duduk belajar sama je. Kan dia belajar sama je. Malah kadang-kadang yang muda bila dia perform boleh jawab ujian, dia lulus. Kita tak berapa nak muda ni. Kan? Gagal. Ataupun kita lulus. Muda gagal bukan sebab dia muda. Sebab dia tak boleh jawab. Faham? Kat situ sebenarnya. Kalau kita boleh faham corak kefahaman kehidupan ni, insyaAllah. Dan ini cara kita bahaskan ni apabila kita boleh sandarkan kepada kaedah perbahasan. Jadi kaedah perbahasan. Itulah kaedah perbahasan bersandarkan hakikat kehidupan. Baru kita akan nampak. Barulah Allah akan bantu buka kefahaman demi kefahaman. Baik. Maka di sini kalau kita sambung perbahasan kita dalam menyikapi dunia dan seisinya. Hakikat dunia itu telah pun diperjelaskan. Hakikat dunia. Hakikat dunia, hakikat kehidupan. Kehidupan adalah meliputi semua. Ada ujian tadi. Dunia komponen di dalam kehidupan. Hakikat dunia atau hakikat komponen dalam kehidupan yang ada itu dipanggil dunia. Telah pun diperjelaskan bahawa ianya adalah tipu daya. Dalam perbahasan kita yang lepas, hakikat dunia dan seisinya. Dan fitnah yang boleh merosakkan kehidupan ini. Ini kena faham dengan baik. Sebab setengah orang dia tak boleh terima satu kenyataan bahawa dunia ni fitnah. Harta tu fitnah. Bila dia tak puas hati dengan keadaan tu, dia timbulkan satu persoalan. Dia kata, kita cuba buat satu statement yang mengelirukan. Walhal memang fitnah itu adalah cobaan. Ujian itu adalah keseluruhan perjalanan. Fitnah itu cobaan, tipu daya. Memang harta tu fitnah. Kita dah bincang awal-awal. Inna likulli ummatin fitnah. Wa inna fitnah ummati al-mal. Dan memang kita bahaskan ini bukan kerana kita tanya orang yang kena tipu. Tipu daya. Atau bahasa trend sekarang scammer lah. Scammer ni kita bahas kena tipu dengan duit kan. Rugi. Sesungguhnya kena tipu dengan duit ni, itu salah satu bentuk. Tetapi dunia itu sendiri, scammer dah. Dunia itu sendiri, tipu dah. Kalau kita kaitkan dengan tipu scammer, rugi duit. Habis kalau kita dapat dunia, tapi kena tipu dengan dunia, tak dapat pahala, rugi lah. Kita dapat dunia, tapi tak dapat pahala, rugi kita dah. Scammer lah tu. Tapi kita tak faham. Silap bulan yang duit yang kita kena scam tu. Bila sebut scammer, ramailah yang keluar, saya kena scammer, Ustaz, kena scammer, duit tu saya nak bagi ke umrah. Tapi kena scammer. Saya kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kita tak tahu pergi umrah tu pahala ke tidak. Kita tak tahu. Habis kalau kita redha dengan musibah tu, Allah bagi pahala lebih baik kan. Kita nak dapatkan duit tu jadi pahala kan. Jadi pergi umrah pun pahala, redha dengan musibah pahala ke tidak? Dah. Rupanya bukan nak pergi umrah, pergi jalan. Pahala, kadang-kadang kita tak tahu. Ada satu kes. Ni kisah benar anak. Dia tunggu anak 8 tahun. Jemaah umrah saya pergi. Dia pergi waktu tu, okey, semua okey. Maksudnya masih boleh dapat kebenaran doktor. Tapi Allah takdirkan gugur kat sana. Di Mekah. Gugur, syukur sifat lah. Syukur sifat. Dan saya terlibat dengan proses pengembumiannya.
Dan jemaah kita ni, dia suami isteri lah pergi menangis. Laki lah suami dia menangis. Kemudian dia bagi tahu waktu tu saya tak ada lagi, tengah proses nak pergi uruskan, ikut sekali waktu tu sampai solat dan kebumikan. Alhamdulillah saya dapat pengalaman tu. Allah bagi. Bersama dengan anak ahli syurga lah tu. Husnuzon memang ahli syurga dah, masya-Allah. Nak ceritanya ni, sekarang ada orang Syekh Arab ni dekat dia panggil hospital pengurusan jenazah. Hospital. Kita bilik mandi jenazah. Sana dah level hospital lah. Memang semua jenazah semua isu. Sebab tu cepat tu siap ambulans dek-dek. Tu pun satu perkara yang mesti kita kena contohi. Jadi kat tempat tu waktu dia dah discharge tu, menangis kat situ. Pak Syekh tu. Ni dia ceritakan balik. Pak Syekh tu marah dia. Kafata buki. Kenapa kau nangis? La ahlul jannah katanya. Diam kawan tu. Dia tak ya juga kan. Bukankah kita nak anak jadi anak soleh? Waktu tu saya Muhammad Abdullah saya bagi nama. Dia minta saya bagi nama. Letak Muhammad Abdullah. Senyumlah. Dia nak senyum ke nak nangis? Senyum ke nak nangis? Kenapa tak? Kita nak anak. Anak tu nak apa? Nak jadi soleh kan? Atau solehah kan? Tu Allah ambil tu kau jadi soleh. Nak senyum ke nak nangis? Ni nampak tak? Senyum lah. Tak ada, dia tak ada dalam-dalam lah. Dapat duit, nak nangis ke nak senyum? Senyum gembira, menangis gembira. Itu jarang menangis gembira. Biasanya kalau gembira tak nangis dah. Dapat duit. Yang dia nampakkan untung. Dapat. Terus kepada the purpose of the existing. Kewujudan itu kenapa? Itu orang beriman ni dia pergi terus kepada maksimum. Boleh jadi anak tu dah besar, tiba-tiba tak jadi anak yang soleh. Kita tahu. Kan kisah Nabi Khidir kan dengan Nabi Musa AS kan. Dia tumbang kan, dia bunuh anak tu. Nabi Khidir kan. Itu syariat para anbiya lah kan. Kenapa boleh bunuh nampak ke tak. Sebenarnya Allah bukakan hijab itu je. Kenapa bunuh dia? Dia nampak anak tu jadi apa kan. Kita itu dah panggil hikmah. Hikmah ni bijak. Cari hikmah tu cari bijaksana. Apa kebijaksanaan? Sama gitu anak dah jadi soleh. Gembiralah. Cuma dunia itu tipu daya. Apa yang tipu kita? Yang gembira kita nangis. Yang nangis kita gembira. Yang patut kita nangis kita gembira. Apa dia? Dapat harta. Para ulama, para anbiya semua nangis, takut. Dapat harta takut. Pernah tak kita prepare? Tengoklah kalau kita Allah bagi kita second chance untuk dapat harta. Katalah, Kak, besok dapat 1 juta. Amin. Apa nak rasa malam ni? Apa nak bina rasa? Rasa takut. Kena bina rasa tu. Bukan takut tak ada duit. Takut tak terbawa duit tu jadi pahala. Dia kena macam ni. Bila dah ada ilmu ni, orang biasa dia takut dengan tak ada dunia. Tapi kali ni kalau dah belajar, dia takut ada dunia. Takut tu maksudnya, daripada tak kena tanya. Daripada tak kena, ni macam itu. Ini berwaspada tu. Waspada tu kata dunia ni skema. Tapi kadang-kadang nak faham skema, kena tipu, kena itu. Itu pun hilang duit tadi contoh. Dia terima, confirm jadi pahala. Solid. Kalau kita ada 10,000, belum tentu pahala semua. Halal Ustaz? Iyalah, dihisap. Yang mana pahala dalam 10,000, berapa pahala daripada 10,000? 1,000, lagi 9,000, haram, azab. 1,000, halal, pahala. Okey, think lah. Tapi kena hisap. Bukannya 100% pahala. Payah. Jadi, dia pun hilang semua. Jadi pahala ke jadi dosa agak hilang tu? Dosa? Kenapa hilang jadi dosa pula? Hilang, orang ambil curi.
Orang tipu duit kita. Jadi dosa ke jadi pahala duit tu? Tak kisahlah nak anggap sedekah ke apa ke, jadi dosa ke pahala ke. 10,000 tu hilang. Kena scam 10,000. Dia tak apa. Tak apalah Ustaz. Mudah-mudahan jadi pahala. Slow dia jawab tu kan. Dia tak tahu 10,000 kalau dia bawa tu belum tentu jadi pahala. Inilah nama tipu daya. Fitnah, cobaan yang boleh merosakkan kehidupan kita. Kita tersilap dalam menilai. Dan ini memang susah. Sebab tu kadang-kadang dia beramal, bagus beramal. Tapi dia tak boleh rasa satu kepuasan dalam beramal. Rupanya dia salah faham dalam kehidupan. Dia salah faham. Malah dia beramal pun dia anggap macam konteks dunia. Maksud kata, dia nak nampakkan macam contoh harta, kena banyak. Amal, kena banyak. Walhal harta bukan kena banyak. Harta tu banyak supaya kita boleh banyak buat pahala. Bukan kena banyak. Amalan bukan sekadar kena banyak. Ada amalan kita yang tak ada pahala, betul? Sebagai contoh puasa. Nabi kata penat hanya lapar dan dahaga. Sama dengan solat pun hanya dapat solat perbuatan saja. Tapi pahala tak ada. Tapi salah faham dia nampak yang penting kita buat je lah. Yang penting banyak. Sekali tak ada kualiti. Itu salah faham. Tapi bagus Allah ni. Maha pemurah, maha penyayang. Allah tidak jadikan amalan kita tu sebagai asbab ataupun Allah berhajat kepada amalan. Cuba dia perhati. Kita nak berusaha dengan Allah. Allah tak pandang amalan kita. Maksud kata Allah dalam sifat pelajaran Tauhid, sifat Allah tu dipanggil istighna. Istighna ni maksudnya Allah tidak berhajat pada makhluk. Jadi kita nak berusaha dengan Allah, walaupun kita banyak solat ke banyak amal, Allah tak heran. Sebab apa? Bagusnya, sekiranya lah, berhajat asalnya, kena perfect masalah. Memang kau kena perfect lah. Tapi mana kalau Allah tidak berhajat pada amalan, maka amalan kita yang compang-camping, lompong sana, lompong sini pun Allah boleh terima. Sebab apa? Sebab, yalah aku tak berhajat pada ini. Contoh kita tengok ada orang niaga kan, kat tepi jalan, apa-apa lah, tak kisah, pisang ke apa ke. Bukan untuk kita makan. Jadi kita pun, tak apa, tak jadi, it's okay. Sebenarnya nak beli, nak bagi ke orang lain. So kita pun take it easy dia benda tu. Amalan kita tidak jadi pertaruhan di hadapan Allah. Itu untuk diri kita. Nampak? Yang penting kita beramal kerana Allah. Bermaksud kerana Allah, yakni kita tidak nampak selain Allah yang boleh reward. Itu saja. Bukan dengan Allah ni, ni kena banyak bawa Allah pandang. Tak, belum tentu. Iblis, sikit ke banyak amalan? Banyak. Nah, kat situ kita akan faham, dengan Allah ini, dia mesti ada satu kefahaman yang bersih, jelas. Itu dari ikhlas tu. Maksud kata, kita mesti betul-betul ikut Allah. Bagi contoh perbahasan kita dunia ni. Macam mana Allah pandang dunia? Allah ajar kita dunia ni apa? Benda-benda macam ini yang perlu kita perhalusi. Dan ada yang meletakkan sama penting dengan akhirat. Tidak boleh. Tidak bersesuai, tak boleh. Dunia takkan sama penting dengan akhirat. Sama banyak, sama rata. Bukan sama. Dia boleh jadi, kalau sama ni jadi pluralisme. Dia sama je. Sama. Dia tidak. Akhirat tu kekal, dunia itu tinggal. Dunia itu habis. Dunia itu kecil. Ini boleh rujuk dalam dalil yang kita bincang, dunia dan seisinya. Duit itu habis, pahala itu kekal. Yang kita nak pahala bukan harta. Yang kita nak pahala bukan harta. Lama-lama harta yang ada, pahala tak ada. Habis, kena tipu. Kena tipu. Jadi kekeliruan ini jelas berlaku apabila kita nak memulai membina kehidupan. Bila nak bina kehidupan, mula kadang-kadang dia step tu. Dia aulawiyah, nak utamakan yang mana ni. Mestilah kena ada duit dulu, barulah boleh pahala. Ini pandangan yang salah. Itu bukan soal duit dulu.
Kalau kita tengok pada SOP dalam construction pun, duit datang nombor 3. BQ, Bill of Quantity. First adalah prelim design. Kemudian baru buat tender drawing. Ataupun technical drawing. Kemudian baru masuk Bill of Quantity. Kemudian baru deliver. Dia bukan depan letak duit dulu. Tapi sekarang konsep berapa bajet? Duit depan. Bila duit depan, huru-hara lah. Dia tak jadi apa. Rupa ada, harta ada, jiwa tak ada. Apa pun tak guna. Rupa ada, harta ada, jiwa tak ada. Apa pun tak guna. Akhirnya, keliru dalam membina kehidupan. Dia ingat hidup tu bermula dengan rupa. Bermula dengan harta. Diingat dengan rupa, orang kata apa? Tak jemu mata mandang lah. Kalau yang ada rupa, iyalah, tengoklah. We'll see. Sekali, file. Yang faham-faham lah ya. La haula wa la quwata illa billah. Itulah. Orang nak berkahwin, dia pun nak berkahwin. Dalam mengutamakan dunia atau akhirat. Di sini banyak dilema akan berlaku, Mas. Wallahi. Ini akan berlaku dunia ke akhirat. Nak dunia dulu ke akhirat dulu. Nak seimbang pula macam mana? Sama rata? Tak. Keutamaan tersebutlah yang akan membeza-bezakan seseorang dengan seorang lain. Jadi keutamaan ini dalam beramal, nanti kita akan nampak kat mana perincian dia ni pada keutamaan dia, Mas. Yang ini hanya Allah tahu. Allah akan tahu dalam hati budi kita, dan sebab itu kita kena meluruskan kefahaman. Jangan sampai Allah kenal pasti keutamaan kita itu dunia. Allah. Habis. Dunia ni barang yang tak ada, bukan nilai saja, value. Price pun tak ada di sisi Allah. Value and price. Dua perkara berbeza. Dunia ni bicara all about price. Price tu pula, harga tu pula disandarkan kepada value. Value itu adalah pada sifat yang ada. Contoh, cantik tu value. Cantik itulah yang menyebabkan ada harga. Rumah cantik, tepi tasik. One starting from 1.2 mil. Cuba cantik tu tak ada. Berapa harga nak jual? Jalan tak cantik, buruk pula tu. Rumah hantu. Tasik tu pula ada buaya. Rumah macam nak saingan, nak roboh. Tak ada. Tak ada orang beli rumah yang tak siap. Jadi orang nak beli yang cantik. Artistik. Artistik sampai tahap, kalau kita pergi pada seni, art, lepas tu dengan barang-barang, apa panggil? Barang berharga, antik. Dia ada value kat situ, sebab cantik, rare, harga dia punya bid. Mona Lisa. Mana pernah turun harga? Tak pernah turun, nasib naik harga. Nampak? Sampai bila? Sampai ikut orang tu nak beli berapa? Kalau dia rasa dia nak beli sampai 200 juta, okey. Sebab duit dalam bank ni ada 200 bilion. Cash. 200 million. Nothing to me. Pay. Mungkin sampai tahap Mona Lisa tu sampai 1 bilion one day. Mungkin. Tak, selagi bulan dah cecah agak. Sebab apa? Ada orang tengok. Cantik. Yang kita, apa benda cantik? Apa benda? Kita kata apa bendanya. Mereka grup-grup yang, this is a masterpiece. This is. Dia bayar. Ambil. Jadi di sisi Allah itu, value pun tak ada, price pun tak ada. Malah kita sebenarnya bergantung dengan value, dan value itu bukan sifat dunia. Itu adalah milik Allah. Lagi dahsyat kalau bincang bab ni.
Sekali dia nak lupakan Allah. Cantik itu bukan daripada dunia, cantik itu sifat Allah. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah tu maha cantik, sukakan kepada kecantikan. Nampak? Jadi kita bergantung kepada Allah. 100% sebenarnya. Cantik bukan sifat benda. Kalau sifat benda, mesti tunggu-tunggu cantik. Dia kena proses. Cantik is a process. Proses kecantikan. Itu orang kadang tu macam-macam bersih pakai tu. Kalau atas meja tu, tak tahulah apa. Dah macam dekat lab. Botol ni susun. Apa tu? Tempel kat muka lah. Kat mana lagi? Proses kecantikan. Oh, ingat cantik terus dah. Dah lah, tengah proses ni. Kok jadi ni. Kok jadi. Jadi keutamaan tersebut membeza-bezakan seseorang dengan seorang yang lain. Hal demikian tidak dapat dilihat dengan zahir. Memang tak nampak dia punya utama ke mana. Kerana ia melibatkan keimanan yang gaib, hanya Allah SWT saja yang akan mengetahuinya. Itulah dia yang dinamakan takwa, iaitu yang akan membezakan manusia dengan manusia yang lain. Memang kedudukan takwa itu. Yang akan membeza. Takwa ni akan melakukan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, meletakkan peribahasa takwa ni adalah melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya. Suruhan Allah apa kat dunia? Jangan cinta dunia. Jangan utamakan dunia. Jangan besarkan dunia. Itu suruhan. Jangan sesekali membesarkan dunia di hadapan Allah yang tidak pernah memberi nilai dan harga pada dunia. Oh, jangan kena tu. Suka tak kita orang besarkan tu benda yang kita tak appreciate. Kita tak suka dengar, pantang. Tiba puji benda tu, cakap benda tu. Oh, kena marah pun, man. Dunia ni Allah tidak pernah besarkan. Malah Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah SWT dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Nampak? Term-term macam inilah, kenyataan begini yang perlu kita perhalusi. Meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Kita simpan duit, ada dalam bank 100,000. Duduk dalam bank je, tengok dia nak merasa juga pegang. Pergi bank, saya nak cashkan duit ni semua. Buat apa? Nak buat tidur. Dia kata, duit aku. Hati lah. Oh ya, jangan nak tulis tuan. Nak keluar pun bertanya. Nampak dunia ni cerita kan. Duit sendiri pun keluar nak kena tanya. Patutnya tak tanya kan. Tanya. Kita tanya balik, ni duit siapa? Yelah, tapi dalam bank. Yelah, duit siapa? Dah bergaduh dengan pegawai bank. Dia tanya, keluar tu. Untuk apa? Jawab, untuk bawa tidur. Jadikan bantal dalam rumah. Saya nak tidur merasa kata duit. Dah keluar-keluar. Punyalah kita jaga simpan 30 tahun. Tertinggal duduk dalam bekas. Kunci pula kita nak buka kereta. Letak atas bumbung kereta. Pom masuk kereta. Bawa. Berhenti. Masuk, pergi kedai, pergi. Lupa terus ni. Agak-agak duit tu setia tak dengan kita? Kita simpan dia 30 tahun. Setia tak dengan kita? Dia bukan saka. Kalau saka lain. Kalau saka aku campak macam mana, mau datang balik. Payah betul. Tapi duit, sesaat je. Bye-bye. Berpindah tuan. Aku boleh letak kejap je. Hilang. Itulah, dia meninggalkan sebelum dia meninggalkan kita. Kita tinggalkan dia dulu. Tinggal pada apa? Kebaikan. Bukan tinggal tu buang. Setakat ini rekod dalam kehidupan manusia ni tak ada lagi orang buang duit. Tak ada. Bergaduh lah macam mana pun. Dalam sekian dia buang, orang yang digaduhkan tu. Buanglah siapa? Buang. Siapa nak buang? Buang mak dia, buang ayah dia, buang suami dia. Tak dapat duit raya, buanglah kan. Contoh, ini cerita dekat mana tadi? Ya Allah. Siapa suruh dia viral kan? Setakat lagi tak ada orang buang duit lah. Saya bergaduh dengan duit. Saya buang duit. Tak ada lagi.
Buang tu maksudnya tinggalkan dia pada kebaikan supaya mendapat kita manfaat. Tinggalkan dia pada kebaikan. Tinggalkan dia pada kebaikan. Ni yang sepatut dilakukan tu, wasiat tu. Beli rumah, kereta kan tak boleh. Tapi beli tu untuk kebaikan supaya kita dapat manfaat. Parah lagi, ada duit, tengok-tengok, suami mati dulu. Pergi ke isteri dapat bahagian. Dah hibah siap-siap lah. Kahwin baru. Suami, isteri kahwin baru. Duit yang kita bawa, siap cari itu, beli kereta baru. Brand new car. Ziarah kubur suami. Hon. Tin-tin. Suami dalam kubur, sakit hati aku. Semoga abang tenang di dalam sana, kata. Tak pasal-pasal aku kat dalam, kata. Itulah dia. Jadi kena tahu keadaan dia. Jika kamu ingin memperbaruinya, perumpamaan kamu adalah seperti suatu kaum yang sedang berada dalam perjalanan, mereka menempuh suatu jalan dan seakan telah melampauinya. Orang yang cuba untuk memperbaharui ini, maksudnya dia cuba untuk find the new things lah, cari benda baru. Kan? Kemudian akhirnya dia akan jadi bosan. Kita lalu hari-hari balik rumah kita perhati tak kiri kanan? Menikmati tak keindahan kiri kanan rumah kita tu? Oi, cantiknya pokok. Jalan yang sama kita lalu 30 tahun, tengok ke? Lantaklah berjadi, kita tengok. Itulah dunia. Dunia ni adalah sekali orang bosan pun. Lepas tu jangan terkejut, akhirnya bertemu dengan titik bosan. Dia nak masuk tagline lagi ni. Habislah dia. Kena tajuk ni habis lah. Ya Allah. Kadang dia, inilah dunia. Akhir jadi bahan ketawa. Sebab apa? Dunia kan laibun walahun kan. Itulah, try lah, mainlah dunia. Kalau tak diketawakan nanti, dulu, ketandas pun rindu. Nak cakap apa? Kena tagline lah. Pick up lain. Tak ada. Lalu kita ni kan hakikat kehidupan. Kita tengok. Dan sekali apa nak jadi? Lantak kan. Bosan. Dengan sikap dengan ni. Ini semua benda yang patut kita ambil pengajaran. Itu kalau yang popular. Yang tak popular punya kes melambat. Yang satu kes tu dah bosan dengan suami. Sebab apa? Sebab nak masak untuk suami. Yang saya cerita tu. Suami semua baik. Baik. Tak ada silah lain. Semua dia bagi nafkah, zahir batin bagi. Tak pemarah, tak ini, tak keluar rumah, tak ini. Sebab ditanya di pegawai agama tu, 57 tahun. 30 tahun lebih kahwin, 50 lebih. Dia sekali minta pasah. Kenapa? Sebab saya jadi bosan nak masak untuk suami. 4 kali makan. Makan tu pula yang fresh. Santan perah tangan tuan. Perah tangan, tak nak menu pagi, tak nak bawa ke tengah hari tak nak bawa ke petang tak nak bawa ke malam. Setiap menu fresh. Kawan ni dah bosan, dia kata, ingat aku tukang masak ke apa? Dan sekali dia minta cerai kerana bosan masak untuk suami. Nampak? Macam-macam dunia ni. Bila kita tidak nampak perbahasan yang sebenar. Kalau lama, dia akan lalui perjalanan itu. Macam ni nampak? Sayyidina Ali ni terkenal dengan kebijaksanaan. Lalui dengan perkara itu, akhirnya dia bosan. Betapa ramai orang yang berharap melalui satu jalan sehingga sampai di tujuan. Betapa ramai pemilik kedudukan yang mahu kekal sehingga meninggalkannya. Oleh kerana itu, janganlah risau terhadap kesempatan dan kesusahannya kerana ia akan ditinggalkan. Janganlah senang dengan perhiasan dan kenikmatannya kerana ia akan hilang. Aku hairan kepada pencari dunia, padahal kematian mengintainya, dan kepada orang lalai, padahal ia bukan yang dilalaikan. Patutnya dunia ni, jangan barang yang dilalaikan. Janganlah rugi dengan kesempatan, patut grab the opportunity. Dan janganlah susah hati sangat dengan kita terlepas peluang dunia ni. Yang penting ending tu ke mana kita nak pergi. Itu sepatutnya nak dibina dalam perbahasan ini. Dari kesimpulan, kita sambung lain. Dalam kitab Musyafal Qulub ini, Al-Imam Al-Ghazali meletakkan bahawasanya pandanglah dunia dengan sesuatu yang fana dan pandanglah akhirat sebagai sesuatu yang kekal. Macam tadi lah. Dia tengok ending dia terus. Harta, nampak pahala. Bukan bermaksud buang harta tak. Kita nak nampak pahala. Apa saja yang boleh mendatangkan pahala, aku akan pergunakan dia. Maka kalau perlu harta, ambil harta.
pergunakan harta untuk pahala. Patutnya macam itu perbincangannya. Dalam perbahasan ini kita namakan mengakhiratkan dunia. Mengakhiratkan dunia. Ya, everything apa semua yang kita bincang adalah membawa kepada akhirat. Akhirat. Baik. Jadi pandang akhirat itu dengan hatinya, robohkanlah dunia, makmurkanlah dengan akhirat. Ini semua ni kefahaman, bukan dengan bukan orang kata apa buat benda tu. Hati-hati jangan salah faham. Ini masuk kefahaman dan kita kena tukar kepada pelaksanaan ayyukum ahsanu amala, amalan yang terbaik. Sebab salah bawa kan orang salah faham, akhirnya ni semua ni dunia semua ni impul semua, dunia semua jalan kaki, saya naik motor, dunia ni. Bukan maksud itu perbahasannya. Dunia ni semua ini kita tak bawa mati, kita tak bawa masuk kubur, tapi bawa mati. Tu ayat dia. Ni semua ni tak bawa masuk kubur, tapi bawa mati. Semua ni akan ditanya oleh Allah. Handphone buat apa? iPad buat apa? Motor buat apa? Duit buat apa? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat dunia. Dunia ni Allah nisbahkan dengan mata kesenangan. Tapi kesenangan yang ghurur, menipu. Dia bukan kesusahan dunia ni. Ada kesenangan. Orang senang dengan dunia. Tapi besar payah untuk dapatkan dia. Sehingga lupa apakah yang sebenar pada dunia itu. Sebenar pada dunia itu adalah pahala yang patut kita ambilnya. Tapi kita terlepas akan perkara itu. Wallahualam, kita berhenti setakat ni. Ini gambar rajah ni kita akan sambung, kita akan syarahkan lagi dalam gambar rajah tujuan hidup. Wallahualam, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Illadzina amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar. Sama